sehingga kan dia tak mampu untuk nak move on, bahasa anak-anak muda kita sekarang. Jadi lalu kita macam mana kita nak lalui keadaan-keadaan sebegini. Alhamdulillah malam ini Prof setuju untuk bersama untuk kita di udara, dan hikmah PKP ini yang sesuai berkebetulan dengan kita boleh berjumpa dan kita boleh bertemu di ruang keadaan sebegini. Jadi terima kasih sekali lagi Prof. Jadi untuk memulakan perbincangan kita malam ini, saya nak buka ruang pada Prof untuk kita santai-santai dahulu. Lepas pada ni banyak lagi pertanyaan-pertanyaan di kalangan netizen yang sibuk nak dapatkan maklumat. Mereka bagaimana nak live dengan Prof kecuali dengan cara begini. Silakan Prof. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi Ustaz dihormati, saya bagi pihak saya dan keluarga, terima kasih Ustaz jemput peluang. Saya pun memang secara pribadi selalu mengikuti ceramah Ustaz, ya. InsyaAllah syukur. Dan saya yakin malam ni pun bila saya taruh nak upload ni, memang orang sangat-sangat bersyukur lah. Dan tajuk ni sudah Ustaz Haris kata pilih ni, Masya Allah, memang topik ni saya rasa dekat di hati semua orang. Sebab saya pun Ustaz dah umur 62 tahun, kenang-kenang balik, yalah kita tak boleh menyesal. Tapi kalaulah masa umur muda kita dapat apa yang kita dapat sekarang tu, dia kata kadang satu gurauan lah. Bila jumpa sama doktor ni, alangkah baiknya kalau kita dapat tubuh muda anak kita tetapi kebijaksanaan kita. Allahu Akbar. Tetapi masa tubuh kita muda macam tu, kita tak ada kebijaksanaan. Kalau Allah beri. Sebab tu bagi yang menonton ni, bagi yang muda ni, Allah ya Tuhanku, syukurnya sekarang para asatizah, para ulama semua bercakap tentang akhlak baik, tentang motivasi. Saya sangat baik. Kalau dulu mungkin masa mula-mula Ustaz masa mula-mula sibuk bercakap tentang nak ibadah saja kan, tapi tentang nak positif, nak maafkan tu sikit-sikit saja. Jadi saya nak cakap satu benda yang saya pernah dengar dari seorang kiai. Dia kata manusia ni selalunya dia jadi murung, jadi susah hati sebab manusia ni dia tak tenang sebab dua perkara. Satu perasaan takut, satu perasaan sedih. Dua saja. Maknanya kalau kita tak takut dan kita tak sedih, kita akan jadi orang tenang. Sebab dia kata perasaan sedih tu selalunya datang daripada kenangan masa lampau. Ingat yang tahun dulu, 2 tahun dulu, 10 tahun dulu, masa kita kecil tu tenang. Satu lagi, takut masa depan. Takut masa depan macam mana kalau nanti macam mana, selalu cakap macam tu. Sedangkan kita memang kita tahu, kita tidak tahu apakah rezeki kita besok dan tak tahu bilakah ajal. Jadi pendapatnya ialah sepatutnya kita buat apa yang sekarang, kita nikmati, hayati, hadapi apa takdir Allah pada kita sekarang. Tetapi yang penting kita buat apa yang Allah suruh, jauh yang di belakang dan cari takwa. So kalau kita nak apa-apa, kalau orang tanya anak-anak kita, didik anak kita, apa cita-cita awak, tak usah sebut kerja, cita-cita nak jadi orang takwa, orang manafik. Jadi bila kita fokus macam tu Ustaz, jadi orang yang macam tajuk kita malam ni, masa lalu tak membetulkan. So bila kita mengenangkan masa lalu, kita rasa sedih. Dua, ada orang dia bergerak, ada orang dia duduk dalam macam bawa kereta Ustaz, bawa kereta sepatutnya tengok depan, dia tengok cermin belakang je, dia langgar kereta tu sampai boleh nak concentrate. Metafor kehidupan kan, sebab tu cermin depan kita besar untuk kita tengok fokus dan ada tujuan dengan tujuan Allah. Tapi cermin belakang kecil je, side mirror kecil je, untuk sesekali check. Jadi kita tengok cermin belakang tu untuk tahu. Jadi kita gunakan masa lampau tu untuk baca doa. Silap dulu, kita nak betulkan sekarang. Ini yang kita nak. Topik kita malam ni, kita nak betulkan yang lalu, tapi kita optimistik masa depan. Cantik yang Prof sebut tu. Pada diri kita ni, kadang-kadang orang kita ni dia hidup dalam ketakutan dan dia hidup dalam keadaan kesedihan yang berpanjangan, yang menyebabkan kadang-kadang hidup kita ni jadi tak mampu untuk berdaya saing, dia panggil demikian, pada diri kita untuk kita nak melalui pada masa-masa yang akan datang nanti.
Perlukah kita jadi begitu sebagai seorang mukmin? Kalau kita baca dalam kitab-kitab dia ajar bukan begitu. Kita perlu menjadi seorang yang optimis. Kita perlu menjadi orang yang berkeyakinan dan tak pernah berputus asa. Allah ajar pada kita supaya wala tayasu min rahmatillah. Jangan kamu putus asa dengan rahmat Allah. Dalam hidup kita ni kita diajar supaya sentiasa berkeyakinan dalam hidup kita yang kita ni ada masa depan yang lebih baik, ada kedudukan yang lebih selesa pada diri kita. Dan dalam hidup kita ni Prof, ramai di kalangan kita ni apabila dia jadi takut sangat sehingga kadang-kadang syaitan masuk dalam tubuh badan dia. Syaitan menguasai diri dia. Inilah yang disebut dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala sebut walanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Sudah pasti aku akan uji dalam hidup kamu dengan rasa takut. Ini ujian ketakutan dalam hidup kita. Kemudian yang kedua wal-ju' wa naqsi minal amwal wal anfusi wal wathamarat. Ni ujian-ujian yang Allah jadikan dalam hidup kita. Prof, sahabat-sahabat kita dia tanya kita, lepas tu kalau begitu kita nak buat macam mana untuk diri kita nak meyakinkan masa depan hidup kita ni? Apa yang perlu kita ada dalam hidup kita, Prof? Okey. Saya perhatikan Ustaz, bila saya jumpa pasien kan, banyak kadang pasien akan buat mata. Tetapi agaknya orang dah tua ni kan agaknya, bila orang masuk tu kita boleh rasa dah. Orang ni banyak sangat dia punya baggage, dia punya masa lalu yang cengkam dia. Jadi selalu jadi saya nak kata macam ni lah sebelum jawab soalan tu, sebenarnya kita punya rasa dalam hati ni dia ada macam tenaga. Yang orang kalau jumpa kita boleh rasa orang ni banyak masalah ni. Sebab apa Ustaz? Saya tak tahu bab roh, tapi roh yang maknanya hati yang dekat dengan Allah ni lain tenaga dia. Hati yang jauh dari Allah ni lain tenaga dia. Dan orang yang banyak takut, orang yang banyak murung, orang yang banyak stres sebab dia sangat bergantung pada makhluk. Dia sangat cinta dunia. Dia sangat berpegang pada dia ada. Dengan Allah tu lemah. Allah tu dia ingat bila susah baru dia ingat. Maknanya dia punya background music dia tu tak ada, sesekali je pun ada Allah sikit. Masa semayang je Allah. Lain tu dia gitu saja. Dan bila saya perhati diorang ni, percakapan Ustaz Iqbal tu dia kata kadang jumpa orang 5 minit dah tahu dah. Cakap dia apa? Bahasa dia, okey kita audit dia kita Prof, nanti macam mana kalau? Ya ke? Boleh ke? Takutlah. Saya risaulah. Perkataan dia takut, risau. Kalau itu jadi ulam dia, itu je sebut. Maknanya mereka penuh dengan ketakutan. Sebab sebenarnya hidup kita Ustaz bersetuju dengan saya, 2 cara hidup. 1 takut, 1 yakin. Maknanya kalau kita banyak takut, maknanya kurang yakin. Jadi kalau dari segi psikologi ni Ustaz, dia 2 cara. Bila orang tu takut, dia risau, dia berdebar, dia anxiety, dan anxiety dia tu dah terlampau, anxiety dia tekan jadi murung. Lepas dia murung dia sakit. Sakit tu Ustaz banyak penyakit. Contohnya, darah tinggi belum 50 tahun dah darah tinggi. Dia ada gastrik, dia ada migraine, dia sakit belakang, dia banyak alergi sinus sana, sinus redung, macam-macam penyakit dia. Jumpa doktor ni selalu. Dan kalau terjumpa dia Ustaz, muka senyum pun tak Ustaz, muka masam, nak senyum tu payah. So, kena audit lah ni kan. Yang belakang ni Ustaz, saya cerita pengalaman jumpa pasien lah ni. Dah ibu-ibu jumpa pasien kan? Okey. Yang belah kanan Ustaz, saya rasa ialah orang yang yakin. Orang yakin ni optimistik, dia sangka baik, dia tenang, dia bahagia, dia suka senyum, dia optimistik lah. Kalau nak buat operation ke apa dia, insyaAllah okey Prof. Ada soalan? Oh insyaAllah okey, saya yakin, kita doa. Kalau yang negatif ni, apa risiko? Kemungkinannya macam mana? Kalau tak jadi macam mana? Nanti boleh buta tak? Allah. Jadi Ustaz, apa jawapan saya pada diorang Ustaz? Kalau kita, Allah akan beri kita apa kita sangka. So kalau kita sentiasa sangka buruk, maknanya kita tak yakin pada rahmat Allah. Jadi sebagai doktor saya kena cakap itu. Betul tak Ustaz cakap itu? Betul. Jadi siapa tanya soalan tu, kalau ada sifat tu, saya rasa Ustaz, apa yang saya lakukan pada pasien macam ni ialah saya suruh dia kejam mata, tarik nafas, baca Fatihah dan tenang. Kemudian tanya, cuba renung, betapa syukurnya kita ni. Cuba renung.
Siapa tunjuk gambar mata? Saya tunjuk mata, cuba tengok. Mata ni, dalam satu saraf tu, dia ada 1.2 nerve. Bercantum besar dia Ustaz 1.5 mm. Bayang kecil tu. Daripada mata tu pergi ke otak tu. Kemudian dalam retina kita ada 126 juta sel untuk menerima cahaya yang Allah beri masa lahir Ustaz sampai kita mati sel yang sama. Macam mana bila kita buka mata tu kita tengok cahaya boleh masuk proses dengan laju tanpa kita tak pernah ajar anak kita untuk melihat. Kan berjalan kita ajar tapi melihat buka tu nampak. Proses tu berlaku dan macam mana Allah buat Ustaz dalam kita punya sel retina tu pula dia punya cara nak perbarui sel tu berlaku macam amazing. Tengok mata pun nak nangis Ustaz. Jadi cara yang saya tengok passion ni bila kita fokuskan dia kepada segala nikmat yang dia ada melalui bagi kalau kita doktor ke, kalau kita ustaz ke, kita cikgu, kita fokuskan orang kepada rahmat Allah. Slowly dia betul lah saya ni duduk risau benda yang satu. Duk risau anak saya tu dia hafazan lambat sikit, anak saya nakal sikit. Jadi benda yang besar tak nampak pasal mata dia tertutup benda kecil tu. So formula dia Ustaz bagi siapa menonton, kalau you ada anxiety ke apa-apa, syukur. Lepas tu sabar. Lepas tu sayang semua orang. Tengok orang tu sayang. Doakan. Lepas tu sentiasa sucikan hati. Lepas tu kita sedar diri. Jangan sedar orang. Jangan komen orang. Tengok diri sendiri. Lepas tu saya beri 7S lah. Selalu saya beri okey. Apa-apa 7S. Syukur, sabar, sayang, sedar diri, sucikan hati, sedekah, silaturahim. Fokus yang ni. Hari-hari ingat 7S. Ya Allah, aku nak jadi orang macam ni lah. Maknanya bila kita ada checklist dalam kehidupan, kita punya risau, anxiety akan hilang. Tak boleh tu. Mana kita tak sempat nak risau Ustaz. Aku dah syukur belum? Aku dah sabar belum? Aku dah sayang belum? Aku sedari ke sedar orang ke komen orang ni? Jadi kita tak nampak aib orang. Duk sibuk cari aib kita. Aku macam mana tak nampak orang. Jadi kita sibuk cari ilmu, tak cari berita. Dan saya ingat Ustaz, Ustaz betul tak? Dua perkara kita patut tamak, ilmu dan pengampunan Allah. Betul ke? Ni saya pegang tak tahulah betul. Betul ke Ustaz? Betul. Betul. Betul-betul tengok Ustaz punya live. Itulah Bila saya dengar yang Dr. Prof cerita pada kita sebentar tadi tentang mengenai kadang-kadang kerana kita ni, orang kita ni dia terikat sangat dengan dunia yang menyebabkan dia bawa baggage kat belakang dia ni dengan kesilapan lalu tu bagi diri dia keutamaan dalam hidup ni dunia yang dia nampak. Dia nak kepada biar dia sentiasa lawa, cantik ataupun dia nak sentiasa kaya raya dalam hidup dia. Dia nak dalam hidup dia ni sentiasa dipuja dan dipuji orang dan dia tak ada salah dalam hidup dia. Dia nak rasa yang demikian. Yang menyebabkan akhirnya dia ada kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Dalam hidup dia, dia tak boleh terima kalau sekiranya orang pandang dia pandangan negatif dalam hidup dia. Jadi suasana sebegini perlu kita perbetulkan. Kerana kita kena rasa dalam hidup kita ni tak ada orang yang tak buat salah dalam hidup. Semua orang ni buat salah. Kullu ibn Adam khata'. Rasulullah sebut tiap-tiap anak Adam ni semua buat salah. Dan sebaik-baik orang yang buat salah ia at-taibun. Orang yang bertaubat pada Allah. Rasulullah sebut wa khairul khata' tawwabun. Sebaik-baik orang yang buat salah, di antara cara kita nak suruh kita betulkan balik ialah taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Taubat ni maknanya kita minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Islam ni Prof, kalau kita perhati dalam Islam ni, Islam dia menyempitkan cerita lama, dia membuka cerita baru. Sedapnya. Sedapnya. Menyempitkan cerita lama. Cerita-cerita lama ni kita tutup semua. Manakala kita buka cerita-cerita baru dalam hidup kita, maknanya kita membesarkan cerita yang kita akan hadapi. Bukan ada wawasan. Bukan kita membebankan dengan cerita lama dalam hidup kita. Satu, Islam dia tak nak dalam hidup umat dia ni hidup dalam keadaan belenggu kenangan. Dia tak nak kita diseliputi dengan kenangan-kenangan, cerita-cerita yang lalu dalam hidup kita. Kerana semua ini akan membekas dalam jiwa kita untuk kita nak
kita nak bangun hidup kita dengan cara lebih baik dalam hidup kita ini sendiri. Lalu kita boleh bebas daripada perasaan sedih tadi. Kita boleh lepas daripada perasaan kesukaran, kepayahan yang kita lalui ini. Bahkan kita nampak dalam Islam ni satu istilah yang kita sebut ialah hikmah di sebalik sesuatu perkara. Hikmah di sebalik sesuatu perkara ni kita kena sentiasa nampak. Allah dia susahkan kita di awal, Allah senangkan kita di akhir. Cara Allah jadikan demikian pada kita. Dalam hidup kita ni Prof, ramai orang kita dia tersepit dengan cerita-cerita lama. Dia hidup dia. Antaranya orang kita sampai dia rasa tak boleh nak teruskan hidup kerana dia berlaku perceraian dalam kekeluargaan. Dia berlaku yang disebut dengan pertengkaran yang berpanjangan dengan jiran tetangga. Di kalangan kita ada di kalangan kita yang dia ada masalah dengan ibu bapa di awal-awal kehidupannya. Sekarang baru dia nampak nak dia perbetulkan. Macam mana tu Prof? Prof berpandangan bagaimana? Okey, saya nak bercerita kisah benar Ustaz. Ada satu ketika macam kisah ibu bapa ni lah. Seorang wanita datang jumpa saya, dia kata mata dia sakit, dia jumpa 9 doktor. Semua tak jumpa. Jadi bila saya cek mata dia memang elok. Tapi Ustaz ni saya kata masuk bilik saya, Assalamualaikum. Muka dia Ustaz tak senyum masa. Waalaikumsalam. Oh. Bila saya beritahu mata dia sihat, dia macam tak happy pun. Syukur Alhamdulillah saja. Ramai beritahu, Prof saya ni tak sayang manusia, saya sayang kucing aja. Allah. Jadi saya kata apa? Macam mana perkahwinan anda? Terus nangis. Jadi apa saya buat? Saya buat healing sikit. Saya suruh dia tengok cermin dan tengok. Ustaz tahu bila suruh tengok cermin, dia tak mau tengok pun muka dia. Dia tak mau tengok muka, dia tak suka diri dia. Maknanya ini masalah Ustaz. Kalau orang yang menonton malam ni, cuba lepas nak tidur malam tu, tenangkan fikiran, tengok mata kita, tengok wajah kita. Kalau kita tengok, tak mau tengok, maknanya kita tu banyak dosa, memang kita tak suka diri kita, ada masalah. Jadi lepas saya dah suruh dia buat terapi sikit, dia pun tenang. Tiba-tiba dia senyum. Prof, saya dah lama tak senyum, Prof. First time saya senyum. Apa saya suruh buat Ustaz? Cuma sayang dia, maafkan diri dia dan terima kasih. 3 je. Penonton sekalian, apa je orang rasa kalau orang datang kat you kata, saya sayang awak, maafkan saya, terima kasih banyak-banyak. Mesti kita suka. Jadi kita ni banyak daripada kita Ustaz. Saya perhati orang yang ada murung, orang ada masalah rumah tangga, orang buat serba tak kena ni sebab dia tidak menyayangi diri. Dan juga tidak memaafkan diri masa lalu. Dan juga tidak menghargai diri. Ustaz tahu kenapa? Saya cerita kisah awak ni. So rupanya dia dengan suami dia kahwin dah 20 tahun, 15 tahun dah hidup masing-masing. Baru 4 bulan dah pindah bilik dah tak boleh. Tapi mereka bersama pasal anak. Anak pun tak nak kahwin pasal tengok mak ayah. Sedangkan suami dia Ustaz ahli masjid. Dia kata apa? Pasal suami susu pergi masjid sebab menyampah pergi masjid. Dia punya tak suka. Sedangkan saya jumpa suami dia seorang jadi imam dekat center saya tu dan baik. Jadi saya kata apa masalah dia? Saya pun tanya. Macam mana hubungan dengan ibu? Apa dia kata Ustaz? Saya rasa mak saya sayang adik saya lebih lagi. Allah. Jadi pengalaman masa kecil Ustaz, siapa yang mendengar ni? Pengalaman nak tahu hidup kita sekarang, nasib kita sekarang, jiwa kita sekarang sangat bergantung kepada pengalaman bawah daripada 7 tahun. Sebab itu saya pernah dengar ada ulama mengatakan, kau beri aku seorang budak daripada 0 hingga 7 tahun, aku tahu siapa dia nak jadi. Sebab itu dari segi psikologi, dia punya subconscious mind, dia punya paradigma, dia punya image diri tu ditentukan oleh apa anak-anak tu alami masa dalam kandungan sampai dia besar, apa dia lihat, dia dengar, dia alami tu. Sebab tu anak tu cermin ibu bapa. So apa saya buat Ustaz? Saya kata okey, apa salahnya awak maafkan mak awak sekarang? Dia pun cakap, bila cakap mak Ustaz, dia punya menangis macam budak kecil. Lepas tu dia pun lega Prof, saya lega Prof, berapa tahun simpan ni. Terus dia peluk suami dia, minta maaf dan cakap saya rindu kat abang. Makna Ustaz, berapa tahun dia merana hanya kerana dendam atau kisah lalu yang masa kecil tu dia rasa mak dia sayang
adik dia lebih lagi. Dan dari kajian psikologi Ustaz, peristiwa yang dia kata mak dia sayang tu bukan hari-hari tau, mungkin satu event yang budak kecil. Sebab tu saya nak menyuruh pada semua pengusaha tadika, siapa ada anak kecil, siapa buka tadika, tolong jangan sekali-kali kita beri pengalaman yang tidak baik pada anak-anak. Ini semua racun-racun jiwa. Kita hantar anak tadika bukan hanya nak baca ABC, nak hafal-hafal, tak. Kita nak didik jiwa ketuhanan, jiwa kasih sayang, jiwa menghargai, jiwa merasa dunia ini indah, dunia merasa rahmat Allah besar, dunia merasakan semua orang baik cuma tak tahu nak jadi baik lupa. So kita nak kanta kehidupan sangat positif. Sebab bila kita pakai kanta yang betul, memang nampak semua indah. Jadi bayangkan wanita ini Ustaz, bukan tak pandai, dia seorang yang profesional, ada company sendiri, bijak IQ, tetapi EQ, SQ tak ada. Inilah saya rasa peluang baik bagi siapa dalam sistem persekolahan. Sekarang kita dalam PKP, banyak cikgu-cikgu ajar online. Saya nak tanyalah, cikgu-cikgu ajar online tu silibus untuk pandai ke untuk baik? Kita nak anak yang, because Allah tak masuk syurga bukan pasal pandai, masuk syurga pasal baik, husnul khotimah pasal baik. Jadi Ustaz, memang Ustaz, saya bersyukur Ustaz beri saya peluang malam ni. Follower Ustaz pun saya seorang sangat soleh dan solehah, insya-Allah. So lihatlah pada aspek ini. Kadang-kadang kita terlalu nak suruh anak kita hafal, tetapi kita tak nak suruh hafal, kita marah, kita pukul, sebab nanti dia associate baca Quran tu dengan negatif. Kita kalau boleh bila nak suruh anak Quran tu, kita peluk anak baca Quran, saya peluk, cium dia, cakap baca Fatihah. Jadi anak associate Al-Quran dengan kasih sayang ibu. Begitu juga siapa yang mengajar tu, kalau boleh penuh dengan kasih sayang. Jadikan kasih sayang tanpa syarat. Maknanya kalau anak kita tu, janganlah kita sayang dia pasal dia semayang saja baru sayang. Tak, kita sayang anak kita kerana dia anak kita, amanah kita. Dan bila kita dengan penuh kasih sayang, anak berasa gembira, apa kita cakap akan masuk, jiwa dia akan masuk. Tapi kalau kita marah, memang bukan cara yang baik. Allahuakbar. Ini cerita benar Ustaz. So maknanya kenangan lama tu Ustaz. Bayangkan, rumah tangga pun tak bagi. Allahuakbar. Sebab di kalangan kita ni, sebagaimana yang disebut oleh Prof tadi, di mana kita tak mensyukuri pemberian yang Allah bagi pada kita. Banyak nikmat-nikmat yang Allah bagi pada kita, tapi kita nampak yang azab, kita tak nampak yang nikmat. Kita makan dalam hidangan yang lazat-lazat, tapi bila kita termakan yang pahit satu, yang itulah yang sentiasa mengingatkan kita. Kita terlupa yang manis-manis, yang indah-indah pada makanan kita tadi. Begitu juga dalam hidup. Kadang-kadang dalam hidup kita ni, kita terperangkap dengan satu kehidupan di mana orang-orang kita panggil perik melalui saat yang sedemikian rupa. Dalam istilah orang kita ni, dia panggil, istilah orang bandar ni panggil trauma di kalangan kita. Trauma di kalangan kita ni. Tapi istilah orang Kelantan, Prof, orang Terengganu dipanggil perik. Perik. dalam hidup kita. Jadi macam mana Prof kita nak suruh nampak yang kita ni dapat adanya nikmat-nikmat yang Allah bagi pada kita ni? Suruh kita ni janganlah kita nak menyalahkan cerita lama. Janganlah kita asyik nak condemn yang lepas-lepas. Tetapi marilah pada diri kita untuk kita fikir macam mana kita nak jadi rasa positif pada masa yang akan datang nanti. Macam mana kita nak buat begitu Prof? Betul. So selain daripada 7S yang saya kata tadi tu, saya cadangkan kalau boleh, ini satu benda yang saya selalu share pada follower. Hari-hari bila kita bangun tu, macam ni dia kata gini, macam mana kita bangun pagi, macam itulah seterusnya hari kita. If you win in the morning, you win the whole day. So maknanya setting kita bangun pagi tu, ya Allah, saya rasakan kalau siapa yang bangun pagi tu, terus syukur, baca doa bangun pagi, bersyukur. Bila bangun tu terus, kalau ada keluarga, kalau ada pasangan, syukur. Maknanya, sebab tu saya selalu sebut Ustaz, kita ada 3 kehidupan. Satu hidup rahsia dengan Allah, satu hidup peribadi dengan keluarga, satu lagi hidup umum. Macam kita sekarang umum, lepas kita offline ni kita dengan keluarga peribadi, kita bangun tahajud nanti kita dengan Allah. Jadi siapa yang menjaga hubungan dia dengan Allah sangat kuat, la ilaha illallah, kuat sangat, yang kita ni kalau nak tuju Allah saja, tak ada maksud lain kecuali Allah, maksud Allah saja. Siapa yang jaga dengan Allah, dia akan tenang. Because tenang tu
jiwa mutmainnah tu memang dah dapat semua dah sebenarnya. Dan bila kita solat sebenarnya kita dah dapat bahagia dah dengan Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Lepas tu bila salam kau assalamualaikum warahmatullahi sejahtera. Lepas solat tu tak usah fikir diri kita, fikir orang. Masa itulah kita pun hidup peribadi kita dengan keluarga, suami, anak, siapa-siapa keliling. Dekat PKP ni siapa luar daripada badan kita ni kat rumah kita, itulah hidup peribadi kita. Kita mantap ya itu. Sebab tu kita tenang dengan Allah, bahagia dengan orang keluarga kita. Dan bila kita bahagia dengan orang, Ustaz, kalau kita dah tenang, kita boleh bahagia dengan sesiapa. Orang negatif ke orang positif, kita tak hal. Sebab bila kita hidup tenang, kita hidup daripada dalam ke luar. Ustaz tahu orang yang hidup dia stres, dia hidup daripada luar ke dalam. Macam Ustaz katalah, nak cantik, nak lawa, nak kaya, nak famous. Dia macam ni. Hidup yang tertekan, hidup belah kiri tu ialah dia hidup macam ni. Dia ingin mendapat daripada makhluk, nak dapat daripada makhluk. Sedangkan formula kehidupan ialah daripada Allah kita dapat, kepada makhluk kita beri. So kita tak nak apa-apa daripada orang. Nak Allah saja beri. Dan kita niat apa kita dapat nak beri pada orang. Senanglah. So bila kita dah bahagia, Ustaz, insya-Allah kita boleh gembira. Dapat sambal belacan sikit pun suka, lauk ikan goreng suka, pasal jiwa. Tapi kalau kita sakit gigi, makan makanan mahal pun tak boleh. Tapi bila jiwa lapang, makanan tak sedap pun jadi sedap. Tu ada Tok Guru kata apa, arwah Tok Guru almarhum, dia kata orang gatih teksi pun dah makan gapo pun sedap, badan sihat. Walaupun duk piti banyak, tapi kalau hati tak jiwa sempit, semua je tak best. Wallahu a'lam. Ini bukan syarat untuk jadi bahagia dengan harta yang banyak. Harta yang banyak tidak menjamin kebahagiaan dalam hidup. Dan ataupun kecantikan yang hebat bukan menjamin kebahagiaan dalam kehidupan kita. Ataupun suami yang sado, yang kita ada suami yang handsome, misal contoh, tidak menjamin kebahagiaan dalam kekeluargaan kita. Tapi yang Prof sebut tadi, untuk kita nak betulkan kesilapan lalu, kita mesti ada agama. Saya berarti demikian. Maknanya kalau kita tak ada agama, kita tak boleh nak betul kesilapan yang lalu dalam kehidupan kita. Kita asyik sentiasa terikat-ikat dan terbayang-bayang dengan cita-cita lama dalam hidup kita. Sehingga kan dalam hidup kita ni, asas untuk kita nak betulkan kesilapan yang lalu, malam ni, kita boleh letakkan satu poin yang utama, ialah mesti ada agama. Kalau tak ada agama, maka kita tidak akan boleh betulkan kesilapan lalu dalam hidup kita. Kerana agama inilah yang menunjukkan jalan hidup. Yang Prof sebut tadi, kita perlu solat, kita perlu dalam hidup kita menjaga syariat, perlu dalam hidup kita ni untuk kita betul-betul menjadi hamba Allah. Kalau kita menjadi hamba selain daripada Allah, kita akan sentiasa terikat dengan cita-cita lama. Yang ni yang menyebabkan Prof, satu perkara yang paling bahaya kalau kita sibuk dengan cita lama ialah kita tak boleh mati husnul khatimah. Sukar untuk kita dapat kematian yang husnul khatimah. Yang kerana apa dia? Kerana waktu mana kita dekat nak mati itu, kita asyik menyalahkan Allah. Kita asyik nak sebut, kenapa aku ya Allah kena mati? Kenapa tidak orang lain yang kena mati? Aku ni kan baru lagi. Aku ni baru sikit penyakit. Dia akan jadi begitu dalam hidup kita. Lalu waktu tu kita jadi tak suka dengan Allah, tak suka dengan pertemuan. Bila kita tak suka dengan kematian, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam hadis kursi sebut, man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ah. Siapa-siapa yang suka untuk berjumpa dengan Allah, Allah pun suka sangat nak berjumpa dengan dia. Wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ah. Orang yang benci untuk berjumpa dengan Allah, Allah pun benci untuk berjumpa dengan dia. Prof, dalam hidup kita ni, supaya kita ni dapat husnul khatimah, kita dapat yang disebut dengan nikmat yang berganda pada masa yang akan datang nanti, macam mana kita nak suruh pada diri kita ni, dalam hidup kita ni, jangan kita terbeban sangat suasana. Macam Prof sendiri, Prof buat macam mana dalam hidup Prof untuk nak suruh kita ni janganlah asyik nak fikir yang lepas-lepas, asyik nak duduk termenung tengok cerita-cerita lama dalam hidup kita, tengok balik album-album lama misal contohnya. Macam mana kita nak buat pada diri kita supaya kita ni rasa
seronoklah. Alhamdulillah Allah bagi nikmat sebegini dalam hidup saya. Tu kita rasa puas hati. Sehingga kalau Allah panggil kita pun, kita kata, aku puas hati ya Allah, aku hidup dalam keadaan sebegini. Macam mana Prof buat dalam hidup Prof? Konsisten. Saya kalau kata, betul saya kata biar berbaloi hidup. Hidup ni biar berbaloi, tak sia-sia udara Allah beri, kesihatan Allah beri. Kita nak jadi manusia berimpak tinggi. Berimpak tinggi maknanya setiap saat, setiap detik itu ubudiyah pada Allah. Niat, ya Allah ya Tuhanku, nak Tok Guru ajar budaya dalam Islam, budaya kerja Islam. Pertama ubudiyah, apa-apa lillahi ta'ala ubudiyah, kita nak Allah pandang kita, buat apa Allah redha, bebas daripada manusia. Itu konsep dulu. Yang kedua ialah mas'uliyah, aku bertanggungjawab. Aku tak akan menyalahkan orang. Aku hidup daripada dalam keluar. Apa aku beri, itu aku dapat. So contohnya prinsip Ustaz, beri formula sikit, ada, beri, dapat. Ada baik, beri baik, dapat baik. Kalau dapat tak baik, bagi saya personal Ustaz, kalau saya dapat tak baik, sakit ke, demam ke, saya pernah beri tak baik lah ni. Dan saya boleh beri tak baik hanya sebab saya ada tak baik. Penyakit hati apa ni, sombong ke, sum'ah ke, ujub ke, riak, fikir. Jadi kita sibuk betulkan diri kalau masalah. Kita tak salahkan orang. Dan yang ketiga, itqan. Apa-apa buat sebaik mungkin. Habis pay orang tengah kata. Habis pay, pasal mati buat kemolek. Buat betul-betul. Okay, so itu dia konsep. Satu lagi, saya beri konsep dulu baru saya beritahu praktikal. Satu lagi ialah, mesti ada tujuan. Tujuan hidup kita, husnul khatimah. Konsep hidup kita, nak beri manfaat. Fokus hidup kita, redha Allah. So jadi 3 ni. Kemudian, apa yang menyebabkan saya nak berjadi positif tu ialah, saya ingat pencen kubur ajaran Tok Guru ni Aziz, ayah saudara, pok saudara. Orang Kelantan kot rakyat ke apa? Pok saudara tau. Pok saudara Ustaz sendiri. Pasal sebenarnya saya, Allah izin, saya dapat dengar kaset Tok Guru ni Aziz sejak 1991, baru jadi pakar mata, umur 33 tahun masa tu. Jadi perjalanan saya daripada HKL ke rumah saya di Kajang tu, masa tu belum ada highway, memang sejam sehari, 2 jam saya dengar kaset Tok Guru aja. Pergi Kelantan tu pun sekejap boleh kaset berpuluh-puluh boleh dengar kaset Tok Guru. Jadi konsep Tok Guru kata hidup ni hidup macam projek perumahan. Tuan rumah dia Allah Subhanahu Wa Taala. Pelan rumah dia Quran dan hadis. Engineer arkitek dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kalau kita nak buat rumah, kita nak ada pelan. Jadi hidup kita ni perumahan. Dia kata kalau dia mau buat rumah, buat projek, betul dia mau pergi ke tuan rumah, tak bayar, salah rumah. Dah, demo mati esok-esok, masuk kubur tu, kata mana hidup demo? Projek perumahan salah, dah ikut perancangan, dah tanya engineer tu. Habis rosak hidup kita. Itu konsep yang Tok Guru masuk dah berapa tahun, tahun berapa? 91. Dah 20 tahun. 30 tahun dah ya? 30 tahun dah. 30 tahun dah. Masuk fikiran saya tu. Kemudian satu lagi dia kata demo ni duk cari pencen kubur. Apa pencen kubur? Demo duk saja boleh. Kita ni sibuk nak pangkat tinggi, nak dapat pencen besar. Confirm pencen komo tak? Tapi KP tak tahulah kan. Tapi kubur ni memang kita akan masuk. Pencen kubur tu anak yang soleh, sedekah jariah, ilmu manfaat. Jadi untuk kita positif, walau apa berlaku, aku ni anak aku soleh ke tak? Jadi kita pun nak betul diri kita. Lepas tu, aku ni PT nak buat gapo, nak sedekah lah. Kalau ada ilmu, nak mengajar lah. Jadi kita hidup kita fokus. Pasal kita fokus, husnul khatimah. Kau tu, ni Aziz, Tok Guru tadi kata, kita ni ada pilihan raya Ustaz. Tiap-tiap hari pilihan raya. Iman ke nafsu? Dosa ke pahala? Syurga ke neraka? Taat ke maksiat? Allah redha ke Allah murka? Malaikat ke syaitan? Dia kata demo pilih hak ni, demo jaga 50 ekar. Mati husnul khatimah ke su'ul khatimah? Masuk kubur tu kawah neraka ke taman syurga? Bangkit pada mahsyar tu boleh dengar arash ke peluh matahari sejengkal? Buku temannya tu dia mau belah kanan ke kiri? Belakang. Kau tu lalu titian sirat tu jatuh neraka ke masuk dalam syurga? Itu yang saya masuk seorang ustaz. Saya nak menyuruh siapa ada sini tulis malam ni. Pilihan raya, projek perumahan, pencen kubur, 5 peringkat tadi. Lepas tu satu lagi dia kata, kita ni rabu mata senir kacamata. Rabu akhirat nak kata gapo? Cinta dunia. Jadi Ustaz macam ni.
Yang saya jadi orang kata macam saya atasi negatif, orang kata Prof ni tak logik, positif semua. Betul, kau tak ada masalah kau. Dia gini, kalau kita sibuk mencari ilmu, tak dia nak susah hati. Sebab tu tamu ilmu tu. Dua tamu. Ilmu dengan pengampunan Allah. Jadi Tok Guru ajar, suruh hafal penghulu istighfar, setelah tafrijiyah. Jadi kita bangun pagi-pagi tu fikir, penci kubur apa aku nak cari ni. Jadi apa saya buat Ustaz macam ni? Ilmu tu gerbang ketakwaan. Jadi saya ni peribadilah royak ni. Jadi pagi bangun-bangun Ustaz, bangun je pak pasang YouTube ceramah. Nak lipat barang dengar ceramah lalu, tak boleh gapo. Jadi siapa mendengar ni, please listen to ceramah. Sebab tu saya tahu Ustaz live bila Ustaz Zuzuki live, tengok. Mana-mana ustaz-ustaz ni kita dengar semua. Sebab you all, siapa yang sibuk dengar ilmu, kita sedar diri. Kita tak sedar orang, tak tahu aib orang. Jadi saya ni Ustaz berita tak tahu, siapa-siapa tak tahu, gosip tak tahu, tak tengok langsung, tak duduk dengan orang, cari ilmu semua. Lepas tu kita niat macam ni Ustaz, saya niatkan kita nak jadi orang bahagia, membahagiakan. Macam mana cara nak bahagia, membahagiakan ialah kita hidup dengan rahmat Allah. Daripada Allah kita ingin mendapat, daripada manusia kita ingin memberi, dan kita jangan kejar dunia yang 3 perkara yang banyak orang tertipu. Banyak orang nak, macam Ustaz kata, nak cantik, nak lawa, nak kaya, nak famous, nak banyak follower. Tapi cari 3 perkara, apa dia? Akhlakul karimah, silaturrahim, dan manfaat. Fokus 3 ni je. Macam mana akhlak aku makin baik, berat tak timbangan aku pada mahsyar. Kalau aku buat apa-apa ni, berat tak timbangan mahsyar. So Tok Guru kata, demo ni kalau buat gapa, bukan lillahi ta'ala, sia-sia hidup demo. Sia-sia hidup. Mana Tok Guru punya banyaklah, saya yang banyak pengaruh dari Tok Guru ni Aziz, tak Allah izin. Jadi yang saya buat tu Ustaz, saya sibukkan saya dengan ilmu dan jaga hati sangka baik, dan saya ada prinsip kehidupan. Prinsip kehidupan saya macam ni Ustaz, saya fikir hati bersih, bersihkan hati. Fikir baik, rasa baik, buat baik, dapat baik. Banyak orang, dia tak fokus kat sini, dia fokus kat luar. Kalau suami tak betul, nak betul suami. Kalau anak tu, dia nak betul anak. Dan saya Ustaz, saya nak syadang pada siapa mendengar ni, kalau anak kita bermasalah, tak usah marah anak. Kita taubat dengan Allah sebab kita yang didik anak kita. Kita minta maaf dengan anak dan maafkan anak kita. Jangan kita guna negatif langsung. Marah, denda, tak boleh. Hanya kasih sayang. Kasih sayang penyelesai segala-galanya. Dan kita sayang semua orang tanpa syarat. Dan satu lagi yang nak minta share ialah kita kalau bangun pagi tu kan, dah lah kita nak positif. Kita doakan, kita buka tingkap tengok orang semua, ya Allah doakan. Nak tidur malam tu doa, Allah ampunkan semua dosa orang. Kita minta maaf dengan suami, kita maafkan semua orang, hantar kasih sayang seluruh dunia. Kita doakan semua ummah, Allah jaga aib, jagalah aib umat Muhammad, jaga bimbingan umat Muhammad. Kau kasih, maknanya kita doa untuk orang tanpa orang tu tahu, insya-Allah malaikat doakan kita. Saya rasa Ustaz, kalau budaya mendoakan dan elakkan mengkritik, jangan sebut negatif. Dan saya harap malam ni Ustaz, dengan Ustaz pun ada seorang ikon yang dihormati. Kalau boleh kita doalah, kita para asatizah, nak orang yang ada influence ni, kalau jangan keluar kalam pun mengata orang mukmin. Sebab saya yakin orang mukmin tu orang yang selamat daripada katanya. Begitu juga apa yang kita type. So kalau boleh kita semua Ustaz, kita fokus kasih sayang, hormat, mendoakan, menyayangi, memahami semua makhluk di dunia ini. Saya rasa kalau kita buat ni Ustaz, insya-Allah COVID pun lari sekejap je. Allah akan merahmat pada kita insya-Allah. Wallahualam Ustaz. Banyak perkongsian yang cukup menarik pada kita. Sedar tak sedar dah sejam kita berbicara di kalangan dalam suasana kita ni, dekat hampir dah sejam kita bercakap ni, ada 10 minit lagi terakhir kita di saat mana kita malam-malam yang kita harap malam ni, kalaulah malam ni malam Lailatul Qadar, banyak pahala kita dapat, banyak manfaat kita dapat, ilmu daripada yang diceritakan oleh Prof. Maknanya saya kalau kita boleh sebut sikit tentang dalam hidup kita ni, yang lepas tu kita tinggalkan dia jadi satu, yang kita kena taubat pada Allah. Yang lepas-lepas tu kita minta ampun pada Allah. Manakala yang depan ni kita kena ada raja, rasa harap pada Allah. Sebab kalau dalam satu riwayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah pergi ziarah seorang pemuda yang nazak, pemuda yang dekat-dekat nak meninggal dunia.
Waktu mana pemuda tersebut, Rasulullah tengok dia tu dalam keadaan nazak, Rasulullah tanya pemuda tersebut, apa yang kamu rasa sekarang ni wahai anak muda? Lalu pemuda tu jawab, ya Rasulullah, pada diri aku sekarang ni telah berkumpul dua perasaan. Satu perasaan takut, satu lagi perasaan harap, ya Rasulullah. Takut dan harap. Takut kalau aku dihumban ke dalam neraka Allah. Harap kalau aku ni Allah bagilah pada diri aku peluang untuk menjejakkan kaki aku ke dalam syurga Allah. Pemuda ni sebut begitu pada Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegak tubuh dan Rasulullah sebut, demi Allah wahai anak muda, kalaulah berkumpul dua perkara ni dalam hati kamu, nescaya Allah tidak akan mensia-siakan apa yang kamu letakkan dalam hati kamu terhadap Allah. Maknanya pada diri kita pun sama, Prof. Mudah-mudahan Allah jadikan kita ni dalam hidup kita, yang lepas dalam hidup kita tu kita tinggalkan pada diri kita. Kita sibuk pada masa yang akan datang membanyakkan pahala-pahala, dan kita saling menambahkan rasa kasih dan sayang, dan kita sentiasa dalam keadaan yang bersungguh-sungguh untuk salam tegak Tuhan yang disebut dengan ganjaran di sisi demi Allah wahai anak muda. Jadi kalau kita boleh buat benda yang sedemikian rupa pada diri kita, kita rasa banyak benda yang kita boleh selesai di kalangan kita. Banyak benda yang kita tidak berdendam, banyak perkara yang kita tidak terbawa-bawa. Tidur kita tidur yang betul-betul tidur hamba Allah. Kemudian cakapan kita percakapan yang indah, yang Allah jadikan daripada bibir kita ni menenangkan orang yang mendengar. Kemudian pendengaran kita, apa yang kita lakukan, semuanya menggambarkan gambaran ahli syurga Allah. Kalau kita boleh jadi demikianlah dalam hidup kita. Prof, boleh jadi ni saat yang terakhir kita, masa kita. Jadi Prof boleh simpulkan sikit supaya kita boleh sebut beberapa rumusan, ataupun Prof nak bagi tahu yang terbaik kita nak lakukan. Ustaz cakap lagi tak puas lagi. Saya cakap banyak. Ustaz kena cakap lagi. Tak, kita nak suruh Prof simpulkan macam mana kita nak suruh hidup kita ni lagi Allah bagi pada kita dipanggil halawatul iman, kemanisan iman dalam hidup kita, keseronokan kita. Prof banyak dah cerita pada kita tadi, dan kita rasa banyak manfaat kita dapat daripada apa yang Prof sebut pada kita tadi. Dan netizen ni pun sebut, dia kata saya bersetuju dengan Prof. Saya nak suruh saya dapat nikmat yang Prof sebut tadi. Banyak kalimah-kalimah yang disebut oleh netizen. Jadi Prof boleh teruskan sebut sikit lagi, kemudian kita simpulkan dengan kita baca doa, sebab kita tak nak panjang sangat perbincangan kita ni, nanti ganggu sahabat-sahabat kita nak bangun tahajud pula besok. Saya rasa demikian. Silakan. Allah banyak saya rasa kesimpulannya macam ni lah. Kalau boleh kita ada beberapa prinsip, di mana macam Ustaz kata tadi kan, ada orang kata dia betul, orang semua salah, menyalahkan orang. Saya rasa prinsip ni kalau kita amalkan, kita menikmati ibadah kita, macam kita solat kan, macam solat tu saya pernah dengar orang tu kata, Ustaz, kalau kita bayangkan solat kan, kalau kita bersempurnakan solat kita, because saya rasa solat segala, saya beritahu follower saya, kita ni kalau tak solat, tak usah buat apa, memang gagal. Dan kalau kita ni tak bahagia, tak usah berumah tangga. Kita mesti bahagia dengan Allah, bahagia dengan, baru kita boleh bahagia orang lain. Jangan kita kahwin untuk mendapat bahagia, kita kahwin untuk memberi bahagia. So kita bahagiakan dengan Allah dulu. Jaga ini, maknanya jaga dengan Allah, jaga silaturahim manusia. Lupa, saya beri prinsip macam ni, sebab saya selalu ajar ni, angkat jaga Allah, jaga silaturahim, lupakan yang lalu, sangka baik masa depan. Dan saya rasa kalau kita ingat disiplin solat kan, kata kita solat Ustaz kan, sebelum kita nak solat itu jaga waktu kan, kita sangat jaga waktu solat, belum masuk waktu dah tunggu kan. You cuba buat macam ni, insya-Allah best. Lepas tu kita, so orang yang jaga solat ni disiplin waktu. Yang kedua, kita wuduk, kita disiplin bersih, kita wuduk pun kita niat, bukan basuh tangan aja, niat tangan aku nak buat apa, kita affirm. Yang ketiga Ustaz, bila kita niat, segala kita amalan kita jaga niat, jaga niat, reset niat. Yang keempat, bila Allahu Akbar tu kita orang fokus hidup, nak buat apa-apa kita fokus solat. Yang kelima, bila kita rokok tu kita rasa tawadhu dan redha apa Allah beri, dan kita ikut peraturan, dan kita sangat tenang. So bila sujud tu, saya suka nak kata gini selalu Ustaz, bila sujud baca, kemudian selalu kata, ya Allah, aku salah, semua orang betul.
Selalu kata kita salah, semua orang betul. Sebab lepas tu beri salam, Assalamualaikum, sejahtera, kita tidak akan merosakkan orang. Kita nak sejahtera semua orang keliling kita. Niat macam tu. Jadi solat kita tu best. Dan bagi siapa yang muda-muda ni, tolonglah baca doa antara dua sujud tu. Kadang Ustaz, orang raju tak baca Ustaz, kan? Orang-orang tak baca. Jadi saya rasa kalau kita ini satu prinsip saya dah sebut ni, semua orang you all tu dengar ni ya. Bagi orang muda, sebut macam ni. Saya salah, dunia betul. Sebab banyak orang dia cuba nak betulkan dunia, tak. Kita betulkan diri kita, maka betulkan hati kita, kita akan nampak kat luar ni kalau yang tak baik, kalau orang buat tak baik kat kita, bukan orang tu buat tak baik, Allah izinkan orang tu buat tak baik untuk memberitahu kita pernah beri tak baik. Maka bila berlaku tak baik, sebab dalam Quran katakan engkau dapat, ingat ni all, kita dapat sesuatu bukan pasal usaha. Usaha tu amalan soleh. Kita dapat tu rahmat Allah. Tetapi kita dapat tak baik tu sebab tangan-tangan yang kita laku kerosakan. Sebab tu kalau tak baik kita taubat. Jadi saya nak cadangkan satu prinsip yang pegang semua, insya-Allah kita tenang, kita bahagia rumah tangga. Saya salah, semua orang betul. Supaya saya boleh betulkan diri saya. Kalau saya kata saya betul, orang salah, saya tak boleh betulkan orang. So kita satu, ada 7 bilion manusia. Kalau kita salah satu, yang 7 bilion betul, boleh kita betul. Tapi kalau kita kata saya betul, semua orang salah, kita seorang nak betulkan 7 bilion macam mana? Jadi cara melihat tu, melihat hikmah macam Ustaz sebut tadi, apa berlaku, yakinlah hidup ni hanya ujian, dan jawapannya Allah dah beri, solusinya dah beri, Quran dan hadis dan agama. Mantapkan akidah, sempurnakan ibadah, insya-Allah lembutlah akhlak kita. Jaga ni insya-Allah. Itu saja. Itu rumusan saya Ustaz. Terima kasih, minta maaf jika saya terlebih cakap. Malu pula depan Ustaz seorang ulama macam ni, minta maaf. Banyak dengan Prof, kerana saya dapati masa kita telah mencemburui kita, dan kita dalam keadaan tempoh yang singkat sebegini, saya tengok follower-follower yang komen-komen tak berhenti-berhenti. Kenapa cepat sangat? Kenapa cepat masa nak berlalu? Kenapa masing-masing baru tak puas lagi dengar macam-macam tulisan-tulisan yang ada ni. Tapi memadailah saya rasa untuk kita berbincang dengan perbincangan tajuk yang memang tajuk yang kebanyakan kita kena dalam hidup. Bukan saya seorang, bukannya siapa, bahkan semua di kalangan kita ramai yang melakukan kesalahan. Tapi jangan kita putus asa dengan Allah. Saya nak sebut demikian. Dalam hidup kita, biar sebagaimana Prof cerita pada kita tadi, kita ni kena optimis dalam hidup kita, berkeyakinan yang salah kita tu cukuplah dengan taubat kita. Tak payahlah kita nak ulang-ulang, kita sebut-sebut dan kita berbangga dengan salah kita. Tetapi dalam hidup kita, mari sama-sama kita sentiasa berzikir, menyebut nama Allah. Kemudian kita sambung silaturahim sesama kita, dan jangan sampai kita terputus hubungan kekeluargaan kita yang Allah bina, kita bina di atas nama Allah. Saya percaya ramai orang yang berkelahi suami isteri saat ini dalam tempoh PKP ini. Ramai di kalangan kita yang sampai peringkat bercerai-berai di kalangan kita. Tapi yang dengar pada malam ni, yang duduk bersama dengan kita pada malam ni, cuba insafi kembali. Dengar balik apa yang Prof sebut tadi. Cuba kita menung balik diri kita. Banyak dah nikmat yang Allah bagi pada diri kita. Kenapa kita hanya sedikit, kadang-kadang benda yang kecil yang menyebabkan perkelahian yang berpanjangan dalam kekeluargaan kita. Benda yang tak patut pun kita nak layan perkara demikian. Sehingga kan akhirnya rosak masa depan hidup kita. Jangan begitu dalam hidup orang mukmin. Banyakkan kita, Prof kalau saya boleh sebut, ialah kita banyakkan sebut hasbiyallah wa ni'mal wakil. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ni kalimah yang kita diajar supaya sentiasa ulang dan ulang. Hasbiyallah, memadailah saya dengan Allah. Dalam hidup kita ni sebut hasbiyallah. Segala apa pun kita terima dalam hidup kita. Mudah-mudahan Allah jadikan dengan cara demikian, Allah jadikan kekuatan dalam kehidupan kita. Dengan cara doa-doa kita dan wirid-wirid kita. Prof, terima kasih pada malam yang baik sebegini. Dalam tempoh yang sesingkat sebegini. Saya minta maaf kerana ganggu malam-malam Prof di bulan Ramadan. Malam yang baik, dan kita dapat duduk berbincang dan banyak lagi hikmah-hikmah yang terdapat ini. Saya
dan kami semua daripada netizen ini mendoakan agar Prof diberi oleh Allah kejayaan yang cemerlang. Allah jadikan di kalangan ahli syurga Allah, dan Allah masukkan Prof di kalangan orang-orang yang di husnul khatimah di sisi Allah, dan Allah jadikan Prof di antara orang-orang yang tercatat di pintu-pintu syurga Allah, nama Prof dan keluarga Prof di atas apa khidmat yang Prof lakukan untuk kerja-kerja agama ini. Kita harap supaya Allah balaslah dengan balasan syurga Allah untuk Prof dan juga kepada keluarga Prof di atas usaha-usaha dalam menyedarkan ummah ini. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua yang terlibat pada malam ini di kalangan orang-orang yang soleh dan orang-orang yang dirahmati dan diberkati di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kesempatan ini. Mari kalau kita boleh saya baca sikit doa. Kita sikit Ustaz doa, panjang sikit. kita saling aminkan. Mudah-mudahan malaikat-malaikat turut mengaminkan doa ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, di malam yang baik ini kami berkumpul di alam maya ini ya Allah, bercerita tentang kenangan lalu dalam hidup kami ya Allah, kesilapan-kesilapan yang pernah kami lakukan dalam hidup ini ya Allah. Hanya Kamulah yang mengetahui ya Allah betapa banyaknya kesilapan kami yang kami lakukan ya Allah. Tiada kata, tiada bahasa yang mampu kami lapaskan pada Kamu ya Allah. Hanyalah kami mampu menyebut, ya Allah, ampunkanlah dosa ini ya Allah. Hanya kami mampu menyebut, ya Allah, ampunkanlah dosa ini ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa ini ya Allah. Ya Allah, betulkanlah jalan hidup kami yang akan datang nanti ya Allah. Jangan Kamu jadikan kehidupan kami menjadi sesukar dan seteruk yang lebih teruk daripada yang lalu ya Allah. Ya Allah, tidakkah Kamu berjanji dengan hamba-hamba-Mu ya Allah yang saleh, yang mentaati perintah Kamu ini ya Allah, agar Kamu lapangkan perjalanan hidup ini ya Allah. Kamu jadikan kehidupan yang membahagiakan dengan agama ini ya Allah. Kami pohon pada Kamu ya Allah, agar Kamu menjadikan kerahmatan itu berterusan dalam hidup kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkan kami mengadu kepada Kamu ya Allah. Betapa banyaknya ujian-ujian dalam hidup ini ya Allah. Kamulah yang mengetahui ujian-ujian ini ya Allah. Kami menanggungnya ya Allah dengan tanggungan-tanggungan yang berat itu ya Allah. Kami pohon pada Kamu ya Allah, dengan setiap tanggungan yang kami lakukan itu, yang kami bani itu ya Allah, Kamu lepaskanlah kami untuk ke syurga Kamu ya Allah. Senangkanlah kematian kami ya Allah, agar diizinkan bibir kami menyebut La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir perjalanan hidup kami nanti ya Allah. Saat terbujur kaku jenazah kami nanti ya Allah, Kamu ampunkanlah dosa kami ya Allah. Saat mana kami mula dikapan dan dimandikan nanti ya Allah, jadikanlah jenazah kami di antara jenazah-jenazah ahli syurga ya Allah. Ya Allah, saat mana kami diusung untuk ke kuburan nanti ya Allah, Kamu pilihlah anak-anak kami yang paling saleh ya Allah, yang akan mengimamkan salat jenazah kami ya Allah, yang akan mengusung jenazah kami ya Allah, yang akan membawa kami ke liang lahat nanti ya Allah. Kala mana kami diturunkan ke barzah nanti ya Allah, jadikanlah kubur kami ya Allah di antara taman pada taman-taman syurga ya Allah. Jangan Kamu jadikan kubur kami di antara kawah pada kawah-kawah neraka ya Allah. Kami takut dan kami bimbang ya Allah terhadap dosa-dosa yang kami bawa dan kami pikul ini ya Allah. Kamu ampunkanlah dosa ini sewaktu mana kami masih lagi hidup ya Allah, sampailah kami menghadap di hadapan Kamu ya Allah. Tiada lagi dosa-dosa yang kami bawa bersama dengan kami ya Allah. Ya Allah, malam pertama kami di barzah nanti ya Allah, ketemukanlah kami dengan arwah ayah kami, arwah datuk nenek moyang kami, arwah tuan guru kami, arwah mereka yang telah meninggal dunia sebelum daripada kami di Illiyin ya Allah. Saat berRamadan ini ya Allah, kerinduan itu seringkali bertandang dalam hidup kami ya Allah. Rindu saat kami tertidur di atas ribaan arwah ayah kami dahulu ya Allah. Rindu saat kami mengaminkan doa arwah ayah kami dahulu ya Allah. Rindu saat tangannya menyuap ke bibir kami untuk berbuka puasa ya Allah. Rindu ya Allah dalam dakapan kasih sayang arwah ayah kami itu ya Allah. Rindu ya Allah di malam-malam hari ya Allah, kami kedengaran esakan tangisan arwah ayah kami ya Allah, meminta dan meminta kepada Kamu agar dijadikan ia di kalangan hamba Kamu yang saleh ya Allah. Hari ini kami berdoa,
bersama dengan sahabat-sahabat kami, bersama dengan Profesor Dr. Mahaya ini ya Allah. Kami pohon agar dijadikan kubur kami di antara taman-taman syurga ya Allah. Kami pohon pada kamu ya Allah, agar kamu pilihlah kami ya Allah di kalangan hamba-hamba kamu yang diberi peluang untuk menikmati nikmat-nikmat syurga itu ya Allah. Kami pohon pada kamu ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami terhadap kedua ibu bapa kami ya Allah, khususnya dosa kami terhadap ibu kami ya Allah. Seketika dahulu ya Allah, kami mengakui kami pernah bercakap kasar di hadapan ibu kami ya Allah. Kami pernah meninggikan suara di hadapan ibu kami ya Allah. Kami pernah menengking kata-kata ibu kami ya Allah. Kami pernah menghempaskan pintu ya Allah saat mana nama kami dipanggil dan dipanggil oleh ibu kami ya Allah. Kami pernah membatukan diri kami ya Allah di dalam bilik itu ya Allah saat mana kedengaran panggilan ibu kami ya Allah. Ampunkan dosa kami di kala itu ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan hati ibu kami ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan hati ibu kami ya Allah. Kami tahu ya Allah, ibu kami menyayangi kami ya Allah. Dalam kegelapan malam itu ya Allah, ibu kami seringkali memeluk kami dan mencium di pipi kanan dan pipi kiri kami ya Allah. Ibu kami ya Allah berhutang keliling pinggang untuk membesarkan kami ya Allah. Ibu kami ya Allah tertidur dalam dakapan kasih sayangnya itu ya Allah. Ibu kami ya Allah, saat mana kami demam ya Allah, ibu kami turut demam sama demamnya kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kami ya Allah terhadap ibu kami ya Allah. Ya Allah, kerana dosa-dosa itukah pula ya Allah ia menyebabkan kenangan lalu ini seringkali menghimpit dalam hidup kami ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah pula ya Allah ia menyebabkan ujian hidup kami semakin bertambah dan bertambah ya Allah. Kerana dosa-dosa inikah pula ya Allah ia menyebabkan kamu berpaling daripada rahmat kamu pada kami ya Allah. Ya Allah, seburuk mana pun kami ini ya Allah, sejahat mana pun kami ini ya Allah, sekeji mana pun kami ini ya Allah, sejijik mana pun kami ini ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu ya Allah. Pada siapa lagi kami mampu mengadu doa ini ya Allah, kecuali kepada kamulah yang maha mendengar setiap rintihan hamba-hambamu ini ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika nabna wa ilaikal masir. Ya Allah, ya Tuhan kami, angkatlah penyakit virus yang sedang melanda kami ini, dihumban jauh daripada kami ya Allah. Jadikanlah keselamatan pada penduduk bumi Malaysia ini ya Allah, kepada penduduk bumi yang beramal soleh ini ya Allah, agar mereka diselamatkan daripada virus yang sedang menyerang ini ya Allah. Ya Allah, kamu belah kasihanlah pada anak-anak kecil itu ya Allah. Kamu kasihanlah pada orang-orang tua yang menadah tangan itu ya Allah. Kamu rahmatilah perjalanan hidup kami ini ya Allah. Kamu belah ihsanlah kepada setiap di kalangan hamba-hambamu ini ya Allah, yang dalam keadaan terdiam dan terpaku melihat bagaimana kamu marahi kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, anugerahkan pada kami syurga Firdaus kamu ya Allah. Izinkan kami bersimpuh di sisi Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencium jari jemarinya itu ya Allah, mengucup dahinya itu ya Allah. Izinkan kami memeluk tubuh badanan indah itu ya Allah. Izinkan kami meletakkan kepala kami di atas ribaan Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti dalam syurga Firdaus kamu ya Allah, sambil melihat wajah kamu di dalam syurga Firdaus nanti ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Prof di atas kesempatan yang baik ini. Moga-moga Allah rahmati Prof dan juga keluarga. Allah masukkan Prof dan keluarga di kalangan ahli syurga Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya ucap syukur pada segalanya. Saya doakan segala usaha Ustaz buat aku menjaga anak-anak yang tak berkemampuan itu hafaz Quran. Saya berdoa sampai menonton ramai malam ni, sokonglah segala perjuangan hamba-hambamu yang nak mengangkatkan rencana Nabi Muhammad SAW
Jadikanlah amalan istighfar, selawat dan sedekah amalan kita all the time. Setiap kali kita nampak masa asatizah live, masukkanlah support kita. Apa yang perjuangan ustaz ni, kalau tak boleh apa ustaz buat, kita sokong segala pada asatizah, insyaAllah. Saya doakan Allah Amin. sekadar. Terima kasih Prof. Moga Allah bagi kepeluang lagi kita bersiaran, insya-Allah. Allah ustaz, terima Dan kasih. insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kita kasar.
الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا محمد